Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, hari ini kita akan teruskan dengan bab daya dan gerakan. Okey. 8.1 daya. Okey, apakah itu daya? Okey, dapat diperhatikan bahawa daya ini memang wujud di sekeliling kita dan kita melakukan banyak perkara menggunakan daya. Daya ialah satu tolakan ataupun tarikan yang dikenakan ke atas satu objek. Okey, kita tidak dapat melihat daya tapi kita boleh merasai kesan daya. Okey, jenis daya yang wujud, yang pertama adalah daya graviti. Daya graviti merupakan daya yang mengarah ke pusat bumi. Okey, ke pusat bumi bermaksud apa sahaja yang kita lambungkan ke atas akan jatuh ke bawah akibat daya yang ditarik oleh daya graviti bumi. Okey, daya elastik dimiliki oleh objek yang kenyal seperti getah ataupun spring. Okey, daya elastik ini wujud apabila sesuatu bahan dapat diregangkan ataupun dimampatkan. Okey, daripada gambar ni nampak daya apungan. Daya yang dimiliki oleh objek yang terapung. Okey, daya itu adalah daya tujah yang bertindak pada sesuatu objek yang terapung. Daya normal. Okey, daya normal pula wujud apabila objek itu bersentuhan dengan permukaan. Okey, daya normal bertindak ke atas. Manakala berat pula bertindak ke bawah mengikut graviti. Okey. Berat merupakan daya graviti yang bertindak ke atas objek. Daya geseran. Geseran adalah daya yang menentang pergerakan dan wujud antara dua permukaan. Okey. Kalaulah kita buat daya tolakan ke sini, okey, ada wujud daya geseran kepada permukaan yang bersentuhan antara barang dengan permukaan lantai. Ini wujud daya geseran antara permukaan tayar dan permukaan jalan apabila ada arah ke hadapan. Okey, ciri-ciri daya untuk buku kemahiran proses sains kamu, muka surat 115. Okey, ciri-ciri daya ialah kalau kita tengok pada rajah ini, okey, perempuan ini menolak dia untuk mewujudkan daya tolakan yang bertindak ke atas kotak. Maksudnya kalau perempuan ditolak, daya yang diperlukan untuk ubah kotak ini adalah 30 Newton. Okey. So anak panah menunjukkan arah. Arah daya itu dikenakan titik aplikasi daya, titik yang bersentuhan ini adalah di mana yang berlakunya daya tolakan tersebut. Okey. So daya ini diukur dalam unit Newton. Ini adalah alat pengukurannya iaitu neraca spring. Neraca spring ataupun neraca Newton boleh digunakan untuk mengukurkan daya. Neraca spring ini di dalamnya ada penggunaan spring. So daya diukur dengan prinsip pemanjangan spring. Bacaan skala menunjukkan kekuatan daya. Unit SI untuk daya adalah Newton. Manakala berat adalah daya graviti terhadap objek yang diukur
juga menggunakan Newton. Okey, kita lengkapkan muka surat 115. Daya ialah kuantiti vektor yang mengandungi magnitud dan arah. Magnitud itu nilai daya dan arah. Daya juga mempunyai titik aplikasi. Okey. Dan latihan untuk kamu ialah untuk melabelkan pada rajah tersebut manakah magnitud, manakah titik aplikasi dan manakah arah daya. Okey. Seterusnya kita masuk pasangan daya yang bertindak kan daya tindak balas. Okey, muka surat 117 gambar di atas tu. Okey, kalau kita tengok pada gambar ini, bila ada satu daya tindakan akan ada daya yang bergerak balas bertentangan. Okey, dia merujuk kepada hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga menyatakan bahawa setiap daya tindakan terdapat daya tindak balas yang sama magnitud, cuma dia bertentangan arah. Okey. Cuba kita tengok pada gambar ni. Gambar ni menunjukkan sesuatu objek yang diletakkan iaitu buku di atas meja. Okey, berat buku itu disebabkan daya graviti yang bertindak ke atas meja. So, daya yang bertentangan ialah daya normal. Okey, daya normal wujud dengan sama magnitud dia. Yang bertentangan cumalah arah sahaja. Okey. Buku itu dia kekal di atas permukaan kerana wujudnya daya magnitud yang sama dengan magnitud berat. Okey. Magnitud daya normal adalah sama dengan magnitud berat. Okey, yang kedua objek yang terapung. Kita tahu bila terapung maksudnya ada daya yang menyebabkan objek itu terapung. Okey, daya apungan. Daya apungan wujud apabila objek itu terapung di dalam satu permukaan. So, ada dua daya yang bertindak berasingan iaitu daya apungan yang bertindak ke atas dan juga daya tindakan iaitu berat objek. Okey, apabila kita letakkan dua troli yang mempunyai spring di tengah dia. So, bila kita dekatkan dia, okay, ada daya elastik yang wujud sebab adanya spring di situ. So, apabila dua troli didekatkan, troli pertama mengenakan daya elastik ke atas troli kedua. Okay, dia akan wujud daya tindakan ke sini. Dalam masa yang sama, troli yang nombor 2 ni juga mengenakan daya magnitud yang sama tetapi bertentangan arah. So bila bila troli itu bersentuhan dan kita lepaskan, okay, kedua-duanya akan bergerak pada arah yang bertentangan pada jarak yang sama. Okay, kita nak masuk kesan daya. Kesan daya wujud apabila daya itu dapat mengubah sesuatu objek. Okay. Daya boleh mengubah saiz sesuatu objek. Daya boleh mengubah kedudukan sesuatu objek. Daya boleh menggerakkan objek pegun. Daya boleh mengubah arah objek yang sedang bergerak. Dan daya boleh mengubah kelajuan objek yang sedang bergerak. Okay. Aktiviti surat 117 ini untuk memerhatikan kesan daya, okay, kamu perlu lakukan di rumah dan rekodkan supaya kita tahu kamu dah
telah menjalankan aktiviti ini. Okey, kita masuk seterusnya, daya apungan. Daya apungan, jadi kita tahu secara basic adalah dua daya yang bertindak, iaitu daya apungan dan juga berat yang bertentangan dengannya. So, daya apungan tu wujud ke atas objek sekiranya dia dapat menampung berat objek itu terapung. So, sebaliknya, jika daya apungan bertindak ke atasnya tak cukup, okay, daya yang bertindak ke atas apungan tu tak cukup, maka berat objek tu akan mengatasi daya apungan, maka objek itu akan tenggelam. Okey, aktiviti muka surat 8.6, pengukuran dia menggunakan berat sebenar dan berat ketara. Okay, cuba tengok pada gambar ni. Berat sebenar adalah berat bebas menggunakan neraca spring. Okey, objek batu adalah 10 Newton, manakala berat ketara adalah 8 Newton. Berat ketara diukur apabila objek berada di dalam air. So, daya apungan dikira menggunakan berat sebenar tolak berat ketara. 10 Newton tolak 8 Newton, nilai berat ketara adalah 2 Newton. Okey, untuk aktiviti daya apungan ni kita akan sambung di sekolah nanti. Okey, konsep ketumpatan dan kesan apungan. Okey, apa yang kita dah belajar semasa tingkatan 1, ketumpatan sesuatu objek ditentukan dalam keadaan objek tersebut di dalam air. Konsepnya, apabila objek itu terapung, maka dia kurang tumpat daripada air. Jika dia tenggelam, dia adalah lebih tumpat daripada air. So, tapi bila kita kaji tiga-tiga gambar ni, cara dia terapung tu berbeza. Okey, sekiranya dia terapung di permukaan atas. Okey. Bila dia terapung di permukaan atas begini, daya tujah ke atas, iaitu daya apungan dia, adalah lebih besar daripada berat dia. Berat objek. Okey, jika dia kekal tengah-tengah dalam sesuatu cecair, bermaksud dia punya daya yang bertindak ke atas tu, daya tujah ke atas adalah sama dengan berat. F sama dengan W. Manakala jika objek itu tenggelam, bermaksud dia punya berat melebihi daya, berat yang wujud melebihi daya tujah ke atas objek. So, dia akan tenggelam. Okey, prinsip ini digunakan oleh kapal kargo. Kapal yang membawa kontena di lautan. Okey, disebabkan kita punya bumi ini mempunyai air laut. Memang nampak sama, tapi sebenarnya perbezaan air lautan ni adalah ketumpatan dia berlainan disebabkan kepekatan garam dan suhu yang berbeza. So, nilai ketumpatan itu dipengaruhi oleh apungan sesuatu kapal. So, kapal dia mesti boleh mengawal kadar apabila dia melalui laut yang berbeza. Kalau tak nanti dia tenggelam. Okay. So, nilai ketumpatan itu mempengaruhi keapungan sesuatu kapal.
kalau tak dapat kontrol keapungan sesuatu kapal ni, tenggelamlah kapal ini di laut. So kapal sebenarnya dia lebih dia lebih senang terapung di air yang lebih tumpat. Tekanan garamnya tinggi. So, apa yang kapal guna? Kapal guna garisan Plimsoll. Okay. Panduan untuk menentukan arah yang selamat untuk kapal itu terapung di permukaan laut. So, garisan Plimsoll ni ada pada badan kapal. Dah nampak tak ni? Yang line merah ni. So, garisan Plimsoll, okay, dia ada dia punya garisan-garisan takat-takat yang berbeza mengikut jenis laut. Okey, kalau air tawar tropika, kawasan tropika, okey, paling kurang tumpat lah, so kena tinggi. F untuk air tawar, T untuk air laut tropika. Okey, air laut tropika macam air di kawasan Malaysia. Okey, lautan musim panas. Ini pada negara-negara di bahagian Eropah yang mana mempunyai musim. Lautan musim sejuk dan musim sejuk Atlantik Utara. Okay. So, bila air laut tu, kalau dia datang di kawasan yang musim panas, so air laut tu mesti berada paling selamat pada garisan ni. Kalau lebih, maksudnya kemungkinan kapal itu akan tenggelam. Kalau kurang, okey, dia akan daya apungan tu lebih, so tak stabil pada kapal tersebut. Okay. Untuk latihan yang garisan Plimsoll tu, kamu kena jawab dalam muka surat 121. Okay. Aplikasi daya apungan. Okay. Kita nak masuk sikit lagi, iaitu tuas. Muka surat 22. Tuas merupakan palang yang berputar pada satu titik. Nah, ada satu titik, maksudnya ada satu palang yang boleh berputar pada titik tengah tersebut. Okey, titik tengah kita panggil fulcrum, iaitu satu titik yang tetap. So, objek yang hendak digerakkan kita namakan dia sebagai beban. Daya yang dikenakan ke atas palang, kita katakan daya. Sama ada daya itu tolakan ataupun tarikan. Penggunaan tuas dia sebagai mesin ringkas. So, mesin ringkas yang dapat memudahkan kita melakukan kerja, dan konsep tuas ini membolehkan kita mengenakan daya yang kecil untuk melakukan sesuatu kerja. Okey. Kita ada 3 jenis tuas, iaitu tuas kelas pertama, tuas kelas kedua dan tuas kelas ketiga. Perbezaannya adalah di mana perbezaan kedudukan fulcrum, beban dan daya. Ini ambil contoh yang pertama ni. Tuas kelas pertama, apa yang berada di tengah? Fulcrum. Konsep dia konsep jongkang-jongkit. Okay. Beban kat sini. Katalah kita letak satu kotak kat sini. So, satu daya dikenakan bertentangan ke atas palang. Kita kenakan daya itu ke atas palang supaya nak dapatkan kestabilan. So, bila stabil maksudnya, beban dan daya tu adalah sama. Okay. Contoh lain adalah gunting, di mana ada fulcrum di tengah, beban objek yang kita nak ni, so daya.
untuk potong kertas kat sini, kalau kita ada selai kertas, untuk potong kertas ni kita kena gerakkan bilah. So daya itu dikenakan di sini. Manakala tuas kelas kedua beban di tengah. Contohnya kereta sorong. Fulcrum terdapat di hadapan. Kita letak batu ataupun pasir sebagai beban. So daya kita di hujung untuk menggerakkan tuas ini. Yang ketiga adalah daya di tengah. Contoh joran. So bila kita guna joran, fulcrum kita tetapkan di hujung. Daya kita letakkan di tengah dan menarik beban di hujung. So contoh-contoh tuas kelas pertama kita ada apa ni? Pelayar, pengetip kuku, fulcrum tengah. Yang kat depan beban. Daya di belakang. Jongkan jongkit, fulcrum kat tengah. Okey, satu berat, satu daya. Pengepit rambut ni. So, kita nak buka kat depan, kita kenakan daya. Spring yang kat tengah ni sebagai fulcrum dan beban di hadapan. Contoh tuas kelas kedua, kita ada pemotong kertas, pemecah buah keras dan pembuka botol. So kita tengok tuas kelas kedua, apa yang di tengah adalah beban. So sini beban, kertas yang nak dipotong di depan, fulcrum, dan sini adalah daya. Manakala yang tengah ni beban di depan, daya di hujung dan fulcrum di sini. Satu titik tetap. Buka botol. Okay. Beban kat sini. Sini titik tetap sebab kita macam cungkir dia macam tu kan. Fulcrum dan daya. Tuas kelas ketiga. Okey. Paling mudah adalah ni. Kita panggil pengepit ni, tong ni. Okey, sebab kita kenakan daya di tengah, fulcrum di belakang dan beban di sini. Kalau stapler pula, kita tekan di sini. Daya di tengah, beban dan fulcrum. Okay. Penggunaan cangkul, kita akan tarik di sini daya, beban dan fulcrum. Okay. Yang terakhir adalah momen daya. Momen daya ini adalah satu konsep prinsip daya apabila keupayaan objek untuk berputar pada satu titik ataupun pada satu paksi. Faham bagaimana daya yang dikenakan dapat memutar objek. Okay, kita nak sepanah. Daya yang dikenakan dapat memutarkan objek mengelilingi satu titik ataupun paksi. So, daya yang kita kira ni adalah sebagai momen daya. Nilai momen daya berbeza dipengaruhi oleh daya yang kenakan, jarak antara titik tengah paksi ini, paksi ataupun fulcrum, dengan daya. Okay. Jarak tegak daripada fulcrum ke daya. So, pengiraan dia, nilai daya itu, nilai momen daya yang wujud adalah hasil darab
daya yang dikenakan dan jarak tegak daripada paksi ke daya. Okay. So, muka surat 122. A, momen daya ialah kesan putaran yang dihasilkan apabila daya dikenakan ke atas objek. B, momen daya bergantung kepada daya yang dikenakan dan jarak tegak dari fulcrum ke daya. Nilai momen daya, unit SI momen daya adalah Newton meter. Okay. Sebab daya dalam unit Newton, jarak dalam unit meter. So, tengok pada rajah ini. Okay, Siti dia nak buka pintu ni, dia guna daya tarikan. So, daya tarikan dia tarik ni adalah 10 Newton. Okay. So, kat sini ada satu fulcrum titik tetap. Jaraknya adalah jarak daripada daya ke fulcrum adalah 0.5 meter. So, momen daya yang terhasil buka pintu tu merupakan satu kesan putaran. Okay. Kita darabkan 10 dengan 0.5 meter. Kita dapat 5 Newton meter. Okay. Bila tengok muka surat 1, 2, 3, momen daya, fulcrum dan daya. Labelkan pada pintu tersebut. Ada fulcrum, kita ada daya, kita ada nilai momen daya tu, nilai yang wujud masa kita buka pintu. Momen dayanya. Okey. Dan hitungkan, nombor 3, hitungkan momen daya dalam buku tersebut, dalam latihan A. Untuk nilai momen daya, kita hanya darab daya dalam unit Newton, darab jarak dalam unit meter. Okey. So, latihan muka surat 1, 2, 3 yang bawah, hubungan antara momen daya dan jarak tegak daripada fulcrum paksi ke daya. So, kalau tengok pada rajah dalam buku kamu tu, muka surat 1, 2, 3, bila satu ni, apa nama dia ni? Spanner. Bila spanner digunakan untuk memutarkan nut, bila spanner digunakan untuk memutarkan nut, bila kita letak daya di tengah sini, di kawasan X, sebenarnya bila jarak tu makin pendek, jarak ni, jarak antara fulcrum dan juga daya tu makin pendek, dia akan menghasilkan kita perlukan daya yang kuat. Perlukan daya tolak yang kuat bila kita kenakan di sini. Masa ni. Menyebabkan nut ni lebih sukar dibuka dan daya yang besar perlu dikenakan ke atas spanner ni. Berbeza apabila kita kenakan daya di sini. Maksudnya kita tambah nilai jarak antara daya dan fulcrum. Bila kita tambah jarak antara daya dengan fulcrum, daya yang lebih kecil dikenakan. Dayanya akan lebih kecil. Maka nut ini akan lebih mudah dibuka kerana daya yang kecil kita kenakan ke atas spanner ni. So, yang manakah surat 1, 2, 3? Yang manakah menghasilkan momen daya yang lebih besar? X yang ni ke Y? Nilai momen daya kita darabkan, kita dapat nilai Y yang lebih besar. Nilai itu lebih besar sebab daya dia lebih kecil. Berikan alasan anda kerana daya yang dikenakan berada jauh daripada fulcrum. Jarak dia lebih jauh antara fulcrum. Nombor 2,
Lengkapkan pernyataan tersebut. A. Apabila daya bertindak bertambah, momen daya akan bertambah. Dan apabila jarak bertambah, momen daya pun bertambah. Dia berkata terus. Kesimpulan, jika menggunakan daya yang sama memutarkan spana, momen daya akan lebih besar apabila spana dipegang lebih jauh. Katalah kita tetapkan nilai daya. So, makin jauh, makin besar momen daya. Dan latihan yang terakhir, kamu boleh lengkapkan muka surat 1, 2, 4. Itu saja untuk hari ini. Kita akan sambung tekanan pada hari esok. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.